teka lagu best. Ha? Demam teka lagu best? Bermula 24 Mac hingga 1 Mei ini, anda berpeluang memenangi sebahagian dari RM18,000 dalam teka lagu best. Jadilah pengirim SMS ke-7 selepas isyarat teka lagu best dikeudarakan ketika lagu sedang ke udara. Type best, jarak, TLB dan hantar ke 39111. Berikan judul lagu dan nama penyanyi dengan betul ketika penyampai menghubungi anda. Teka lagu best menangi sebahagian dari RM18,000 hanya di Best FM, terbaik untuk harimu. Antara paparan menarik dalam edisi Buletin Selatan 22 April 2015. Perayaan Kemahkotaan Sultan Johor berakhir. 1,700 atlet dan penjawat awam sertai Maksak 2015. Pengeluaran sisa pepejal di Johor kritikal. Ketua Polis Johor dilantik pengarah narkotik Bukit Aman Baharu. Dan akhir sekali, SPRM Johor tahan lagi 6 individu dalam ops tanduk. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Istiadat menurun bendera meletak kerja telah berlangsung semalam sebagai simbolik berakhirnya perayaan Istiadat Kemahkotaan Sultan Johor Sultan Ibrahim ibni almarhum Sultan Iskandar sejak bulan lepas. Istiadat disempurnakan di Tugu Peringatan Istana Besar mulai 9 pagi dengan disaksikan Yang di-Pertua Jemaah Majlis Diraja Johor, Dato' Abdul Rahim Ramli. Upacara istiadat dimulakan dengan doa oleh Mufti Johor, Datuk Muhammad Tahrir Samsudin. Sejurus Datuk Penghulu Istiadat, Datuk Abdul Latif Yusof menyeru memulakan majlis. Penurunan bendera dilakukan dengan diiringi lagu turun bendera oleh askar Timbalan Setia Negeri Johor dan bendera kemudian diserahkan kepada Datuk Abdul Rahim. Turut hadir menyaksikan istiadat tersebut Pengerusi Majlis Agama Islam Negeri Johor, Datuk Noh Gadut, Exco Kerajaan Negeri dan Ketua Jabatan Kerajaan. Bendera berkenaan dinaikkan sejak 16 Mac lalu menerusi istiadat meletak kerja sebagai simbolik bermulanya Istiadat Kemahkotaan Sultan Ibrahim. Istiadat Kemahkotaan Sultan Ibrahim sebagai Sultan Johor kelima dalam sejarah Johor moden diadakan pada 23 Mac lepas di Istana Besar Johor Bahru. Lebih 1,700 atlet dan penjawat awam seluruh negara menyertai mini karnival Majlis Kebajikan dan Sukan Anggota Kerajaan Malaysia Maksak 2015 yang berlangsung dari 22 April hingga 26 April ini. Johor dipilih menjadi tuan rumah pada edisi kedua mini karnival tersebut yang mempertandingkan 5 acara sukan iaitu hoki dewan, olahraga, petang, sepak takraw dan temping bowling. Mini Carnival ni saya nyatakan mana kali kedua dia adakan. Jadi Johor ini pertama kali berpeluang jadi tuan rumah atas nama Mini Carnival. Jadi Mini Carnival saya nyatakan tadi ada 5 acara yang akan berlangsung secara serentaklah dalam tempoh 22 hingga 26 bulan. Itu petong, hoki dalam dewan, bowling, olahraga dan satu lagi sepak takraw. Jadi kita dah aturkan venue-venue pertandingan dan telah pun disetujukan tempat-tempat. Sebenarnya yang tadi kalau bowling di Tempin Bowling di Diamond Bowl. Hoki dalam dewan di Edu City ada dewan tertutup. Olahraga di Stadium Edu City. Takraw di Dewan UTM dan petong di Taman Tampuk Utama. Okay. Jadi semua telah siap sedia untuk bagi maksud acara dijalankan pada mulai 22 bulan ini. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menyempurnakan majlis penyerahan bendera negeri Johor kepada kontingen Maksak Johor. Turut hadir Ketua Kontingen Maksak Johor Abdul Alim Syukur. Mini Carnival kali ini melibatkan penyertaan dari 18 kontingen, antaranya Angkatan Tentera Malaysia ATM, Polis Diraja Malaysia PDRM dan Majlis Sukan Penjara. Menurut Amran, kontingen Johor mensasarkan 5 pingat emas dan akan berusaha untuk memperbaiki kedudukan keseluruhan di tangga keempat berbanding tempat ke-8 pada edisi lepas. Sasaran kita cuba maknanya yang terbaik. Selama ni kalau ikut rekod
mana Johor daripada 18 pasukan tu kita berada di kedudukan 7 atau 8 secara keseluruhan. Yang kita cuba berusaha untuk meningkat lebih baik. Kurang-kurang antara tempat keempat hingga ke-6 lah. Kita cuba. Kita mungkin taklah terlalu orang kata drastik nak pencapaian di 3 tingkat utama kerana kita tahu bahawa pasukan-pasukan lain juga memang lebih gagah lah. Kita akui hakikat tersebut, tapi kita berusaha. Dalam pada itu, menurut Ketua Kontingen Maksat Johor, persiapan rapi telah dilakukan untuk mini karnival tersebut dan beliau berharap semua atlet mampu memberikan persembahan yang terbaik. Persiapan dan latihan telah dilaksanakan dengan sebaik mungkin walaupun terdapat berintangan dan halangan, tapi mereka telah dapat melaksanakan atau mengatasinya dengan lebih baik. Bagi pihak kontingen, saya ingin merakamkan jutaan terima kasih setinggi-tinggi terima kasih dan penghargaan kepada pengurusan Maksak Johor, khususnya Tuan Haji sendiri, pengarah MSN, Cik Razi yang telah dan mereka yang telah secara langsung dan tidak langsung untuk terus menyiapkan persiapan kepada kontingen pada kali ini. Dan kepada atlet, harapan kita pada kali ini ialah untuk menyumbangkan seberapa banyak pingat yang boleh. Dan saya tadi di luar sekejap dengan bowling. Bowling telah mensasarkan matlamat untuk meningkatkan pencapaian emas pada kali ini. Seramai 130 atlet akan mewakili kontingen Johor pada mini karnival kali ini yang berlangsung di beberapa lokasi mengikut acara, antaranya Kompleks Sukan Edu City Nusa Jaya untuk acara olahraga dan hoki, Gelanggang Petang Taman Tampil Utama untuk acara petang, Dewan Sukan UTM Skudai untuk sukan sepak takraw dan Diamond Bowling untuk acara Tempin Bowling. Pengeluaran sisa pekerja di negeri Johor disifatkan kritikal ketika ini kerana telah mencecah 4,000 tan metrik setiap hari. Menurut Pengerusi Jawatankuasa Perumahan dan Kerajaan Tempatan Negeri, Dato' Abdul Latif Bandi, Johor Bahru merupakan daerah yang paling banyak menghasilkan sisa pepejal iaitu sebanyak 1,800 tan metrik sehari. Menurutnya, pengeluaran yang tinggi berpunca daripada sikap masyarakat yang gemar makan mewah hingga menyebabkan pembaziran, selain kurangnya kesedaran mengenai kepentingan kitar semula. Jelasnya, kesedaran mengenai amalan kitar semula jauh terkebelakang berbanding negara lain seperti di Jepun yang mengamalkan aspek kebersihan. Dato' Abdul Latif hadir merasmikan Mesyuarat Agung Tahunan Persatuan Kontraktor Bumi Putra, Perkhidmatan Pembersihan dan Pelupusan Sisa Pekerja Johor yang ke-17 di Johor Bahru. Beliau berkata sekiranya keadaan pengeluaran itu berterusan, tidak mustahil ke-5 tapak pelupusan sampah utama di negeri ini, iaitu di Silong Kulai Jaya, ladang CEP di Simpang Renggam, Batu 4 Kota Tinggi, Segamat dan Pasir Gudang mengalami jangka hayat pendek. Sehubungan itu, sebagai langkah jangka panjang, beliau memaklumkan kerajaan negeri merancang untuk membina 2 incinerator bagi mengatasi masalah pembuangan dan pengurusan sisa pepejal. Incinerator pertama akan dibina di Bukit Payung Batu Pahat dengan tender pembinaannya kini sudah dibuka kepada kontraktor. Manakala incinerator kedua pula dicadang dilaksanakan dalam rancangan Malaysia ke-11 di Iskandar, Malaysia. Dalam perkembangan lain, Kerajaan Negeri Johor meminta Bank Negara mengkaji semula polisi pinjaman perumahan bagi membolehkan lebih ramai pembeli memiliki rumah mampu milik berharga lebih RM140,000 di kawasan Iskandar, Malaysia. Pengerusi Jawatankuasa Perumahan dan Kerajaan Tempatan Negeri, Dato' Abdul Latif Bandi berkata, langkah itu penting untuk mengatasi kesukaran pemaju menjual rumah mereka sekaligus mengelak masalah lambakan. Jelasnya, masalah lambakan terjadi apabila pihak bank tidak memberikan pinjaman biarpun gaji individu mencukupi tetapi terdapat komitmen hutang dari pihak lain. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas kajian yang dibuat Melayan Banking Berhad Maybank terhadap lambakan rumah mewah di Iskandar, Malaysia baru-baru ini. Justru pihaknya berharap Bank Negara akan melonggarkan beberapa syarat pinjaman demi kebaikan penduduk Johor dan Malaysia amnya. Katanya, selain menggesa pihak bank berbuat demikian, beliau turut menyarankan pemaju perumahan
menyusun semula strategi dengan membina lebih banyak rumah mampu milik. Ia bagi mengatasi masalah lambakan kerana rumah yang bakal dibina adalah berdasarkan keperluan penduduk. Untuk paparan berita selanjutnya, kita kembali lagi selepas ini. Saya memilih produk Restrong ni kerana penghasilannya amat meningkat. Di kawasan yang bermasalah boleh meningkatkan hasil FFB di tahap yang optimum. Pilihlah baja biokimia Real Strong hari ini. Kembali semula. Datuk Seri Muhammad Mokhtar Muhammad Sharif secara rasmi mengambil alih jawatan sebagai pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman yang baharu menggantikan pengarah terdahulu iaitu Datuk Seri Nur Rashid Ibrahim yang dinaikkan pangkat sebagai Timbalan Ketua Polis Negara. Bekas Ketua Polis Johor itu mengambil alih kedudukan berkenaan daripada Datuk Haris Wang Abdullah yang sebelum ini bertindak sebagai pemangku jawatan tersebut. Majlis Pemakaian Pangkat dan Serah Terima Tugas Jawatan Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik disaksikan oleh Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar di Mes Pegawai Kanan Bukit Aman Kuala Lumpur. Tan Sri Khalid mengharapkan Datuk Seri Muhammad Mokhtar mengatur strategi yang lebih mantap bagi mempertingkatkan lagi usaha menangani masalah dadah daripada ia terus menular merosakkan anak bangsa di negara ini. Dalam majlis yang sama turut diadakan upacara serah terima tugas Jawatan Pengurusi Perkap JSJN di antara Datin Sri Bibi Zakia Meraslam dan Datin Nur Arfah Abdul Rahman, pengangku Pengurusi Perkap JSJN yang telah disaksikan oleh Puan Sri Datuk Imran Ibrahim, Pengurusi Perkap Malaysia. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Johor menahan 6 lagi individu bagi membantu siasatan kes rasuah dan pemalsuan dokumen tuntutan bekalan serta pembayaran program pinjaman induk tanpa faedah pintaf. Pengarah SPRM Johor Azmi alias berkata kesemua mereka yang berumur antara 20 hingga 50 tahun termasuk seorang wanita yang merupakan pegawai kanan koperasi kaki tangan veterina Johor Berhad ditahan menerusi ops tanduk. Katanya individu yang ditahan termasuk pegawai dan kaki tangan pejabat veterina daerah Segamat dan dibawa ke SPRM Segamat untuk diambil keterangan. Menurut beliau, penahanan mereka menjadikan 12 individu ditahan SPRM setakat ini dan kesemua mereka kemudian dilepaskan selepas keterangan selesai direkodkan. Semalam pihaknya menerusi operasi yang sama bertindak menahan 4 pegawai veterinar manakala 2 individu lain masing-masing ditahan 2 hari lepas dan 1 April lepas. Kesemua yang ditahan itu disiasat mengikut Seksyen 17(A) dan Seksyen 18 Akta SPRM 2009. SPRM Johor melancarkan ops tanduk susulan aduan orang awam berhubung penyelewengan pembekalan lembu dan kerbau kepada penternak program Pintaf. Program Pintaf yang memperuntukkan RM3 juta merupakan program Jabatan Perkhidmatan Veterinar bagi menyalurkan bantuan aktiviti pembangunan ternakan. Ia merupakan satu pinjaman tanpa faedah. Azmi berkata dianggarkan lebih 150 penternak di bandaraya ini sepatutnya mendapat bantuan dari program Pintaf, tetapi maklumat yang diterima SPRM menunjukkan ramai tidak menerima bantuan sewajarnya. Pasukan Polis Marine PPM Wilayah 2 menahan 11 pendatang asing tanpa izin parti, termasuk seorang tekong yang cuba menyeludup masuk ke negara ini dalam serbuan di Pantai Ladamados, Bandar Penawar, Kota Tinggi semalam. Komandernya ACP Paul Q. Kiong Chang berkata serbuan Mercy of Landai itu dilakukan PPM Pengerang pada pukul 1.15 pagi selepas bertindak atas maklumat. Katanya kesemua parti terdiri daripada 8 lelaki dan 3 wanita berumur 25 hingga 44 tahun mengaku secara lisan bahawa mereka baru mendarat masuk dari Indonesia menggunakan bot pancong. Beliau berkata tekong tersebut ditahan atas kesalahan mengurus pergerakan kesemua parti terbabit melalui jalan yang tidak sah dan gagal mengemukakan sebarang dokumen semasa pemeriksaan dilakukan. Jelasnya 10 yang lain pula ditahan kerana memasuki Malaysia melalui jalan yang tidak diwartakan dan kesemua mereka kini ditahan bagi membantu siasatan. Sementara itu dalam kes berlainan, ACP Paul Q berkata
pihaknya berjaya merampas 620 bungkus rokok pelbagai jenis bernilai RM6,912 di sebuah rumah kongsi di Taman Pontian pada Isnin lalu. Melalui seruan tersebut, PPM menemui barangan tersebut dalam ops landai di rumah itu pada pukul 6 petang. Bagaimanapun, penghuni rumah berjaya melarikan diri dan gagal dikesan sejurus menyedari kehadiran pihak polis. Sekian edisi Buletin Selatan. Terus tonton kami di www.tvselatan.com.my bagi paparan berita terkini. Salam takzim.